Pengajian Pendidikan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abu Bakar bin Muhammad Razali, Timbalan Dekan Akademik, Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan Dr. Wisni binti Muhammad Yusof, Penyelaras Lahiriah Mengajar dan Internship Fakulti Pengajian Pendidikan, Ketua-Ketua Jabatan, Ahli Pengurusan Fakulti, Penyelaras Program dan semua penyelia dari Fakulti Pengajian Pendidikan, Fakulti Sains dan juga penyelia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah berbalang si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun walaupun hanya dalam talian untuk sama-sama menghadiri taklimat latihan mengajar dan internship LMI untuk penyelia bagi program Bachelor Pendidikan Universiti Putra Malaysia tahun 2022. Hadirin yang dihormati sekalian, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Untuk tujuan itu, majlis mempersilakan Encik Azizi bin Razali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrati wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi wa zuriyatihi wa ahlil baiti wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yu'afi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa in hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Ya Muqallibal Qulub, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Dengan kudrat dan iradat-Mu, tambahkanlah kekuatan ketabahan kami dalam mencapai cabaran ilmu, menimba ilmu dalam pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang, gemilang, terbilang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari hasutan iblis dan syaitan, bala bencana, malapetaka dan hawa nafsu yang menghalang kemajuan dalam hidup kami. Jadikanlah kami, para guru kami, para pensyarah kami dan para pemimpin kami agar terus istiqomah berhikmat menabur bakti, membela agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Wadud, berkatilah kami, rahmatilah kami dan tekunkanlah kami dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Perbaikilah segala keadaan dan akhlak kami serta segala amal kami dalam berpuasa Ramadan. Panjangkanlah usia kami dengan keberkatan Ramadan. Jadikanlah puasa kami mengikut segala puasa yang dilakukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqa min ba'di tafarruqa ma'suman wa la taj'al fina wa la mina syakiyan wa mahruman.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minnakum minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, tak lengkap bahtera tanpa nakoda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya, tak lengkap majlis tanpa ucapan aluan-aluannya. Bagi meneruskan majlis pada petang ini, dijemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Suhaib bin Asimiran, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan untuk menyampaikan ucapan alur-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera, salam Ramadan Mubarak kepada semua yang dapat bersama-sama pada petang ini. Yang saya hormati Madya Dr. Abu Bakar Memar Razali, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan, Madya Dr. Nur Azwadi, betul ya, Dr. Azwadi, Timbalan Dekan Fakulti Sains, Ketua Jabatan Dr. Yusni Muhammad Yusof selaku penyelaras LMI, para pensyarah yang dapat hadir pada petang ini dan semua saudara-saudari yang saya kasihi. Terima kasih dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk mendengar berkaitan dengan maklumat penyelidikan latihan mengajar dan internship untuk program Bachelor Pendidikan semester 2 2021-2022. Jadi pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana dapat saudara-saudari meluangkan masa untuk bersama-sama kita mendengar sedikit maklumat berkaitan dengan penyelidikan pada tahun ini, walaupun kita adakan secara online saja. InsyaAllah mudah-mudahan pada tahun hadapan kita dapat bersemuka dah. Jadi saya tidak akan bercakap dengan panjang pada petang ini, hanya ingin menyentuh beberapa perkara saja. Pertamanya dari segi makluman berkaitan dengan khusus latihan mengajar dan internship ini, saya difahamkan seramai 311 orang guru pelatih yang terlibat menjalani LMI pada tahun ini. Seramai 218 adalah daripada Fakulti Pengajian Pendidikan, manakala 93 orang adalah daripada Fakulti Sains. Nombor ini mungkin ada plus minus lah ya. Jadi pada tahun ini juga pelaksanaan LMI seolah-olah mula kembali kepada amalan biasa yang telah kita lalui sebelum berlakunya pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Walaupun keadaan pada masa ini keses agak tinggi, tapi kita difahamkan semua dah kembali bersemuka di sekolah ya. Jadi mudah-mudahan keadaan ini akan berterusan sehingga pelajar-pelajar kita dapat menamatkan latihan mengajar dan juga internship yang mereka lalui. Jadi pada tahun ini pelajar-pelajar kita akan berada di sekolah menengah dan di kolej vocational di 4 negeri, iaitu di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Ada sebilangan kecil atas sebab yang tertentu, maka pelajar berkenaan dibenarkan berada di tempat yang lain ya. Dan saya juga difahamkan bahawa kita ada 7 orang pelajar yang berasal daripada China yang melaksanakan pengajaran mereka di negara mereka di China. Dan pada pelajar-pelajar China ni kita menyelia secara online kan, ya. Melainkan kalau ada dia nak sponsor pergi ke China, saya pun tak pasti kita boleh masuk China ke tidak.
Jadi dari segi pecahannya 33 pelajar program Bachelor Pendidikan SRT, 37 pelajar Pendidikan Sains Pertanian, 40 pelajar Pendidikan Bahasa Melayu, 40 pelajar PJ, 48 TESOL, 20 bimbingan dan kaunseling, 19 Bachelor Pendidikan Biologi, 18 Bachelor Pendidikan Fizik, 20 pelajar pendidikan kimia dan juga pendidikan matematik, dan 16 orang pelajar bachelor pendidikan statistik. Jadi insya-Allah dengan keadaan yang sekarang ini, kita merasakan bahawa kita akan dapat melaksanakan penyelidikan kita secara bersemuka dan dapat datang ke sekolah serta membimbing pelajar. Ya. Satu ingatan untuk saya juga dan juga kawan-kawan semua, bila kita melakukan penyelidikan nanti, jagalah bahasa kita ya, terutamanya yang berlaku baru-baru ni pada viral tentang seorang profesor di UiTM tu ya, yang keluarkan kata-kata yang tidak begitu sedap didengar lah ya, walaupun itu adalah nasihat kepada pelajar kan. Tapi kita kena jagalah ya dari segi tu ya, bahasa kita dengan pelajar yang menjalani latihan mengajar. So, jadi saya yakin bahawa semua penyelidik yang dilantik pada tahun ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman, mereka yang mempunyai sejarah perkhidmatan yang hebat dan membanggakan, dan saya yakin pengalaman ini akan dapat digunakan untuk membimbing para pelajar kita menjalani latihan mengajar dengan lebih mudah dan lebih berjaya. Dan saya juga mengharapkan agar kita semua dapat menyempurnakan ya, terutamanya dari segi pemarkahan dan sebagainya dalam jangka waktu yang telah pun ditetapkan, dan kita harapkan dapat saudara-saudari dapat membimbing pelajar-pelajar kita ke arah meningkatkan keyakinan mereka serta kemahiran mereka, khususnya dalam menghadapi cabaran pendidikan dalam era IR 4.0 ini. Bimbingan dan tunjuk ajar daripada saudara-saudari sebagai pakar dalam bidang masing-masing, saya rasa dan saya percaya akan dapat memberikan sokongan dan membantu pelajar untuk menjadi seorang guru yang berkemahiran dan berkesan dalam mendidik anak bangsa mendepani cabaran semasa dan juga masa hadapan. Dan kita bersyukur kerana pada tahun ini juga dalam ambilan yang one off baru-baru ni yang 18,000 guru tu, ramai di antara pelajar-pelajar kita yang telah dilantik untuk menjadi guru ya. Dan satu kelainan juga ya tahun ni bila saya difahamkan sekumpulan pelajar bimbingan dan kaunseling ditempatkan di sekolah rendah. Saya rasa itu adalah satu perkara yang baru dan kita harus melihat secara positif keadaan ini. Maknanya pelajar-pelajar kita sekarang bukan sahaja kemungkinannya akan diletakkan di sekolah menengah, dan mungkin atas sebab-sebab yang tertentu diletakkan di sekolah rendah. So maknanya market kita lebih luas lah. Ada sekolah menengah, ada sekolah rendah. Don't be too worry about this one ya. Nanti rasakan kita ni di-train ke sekolah menengah. Jadi I think bila kita ke bawah ke sekolah rendah tu, dari segi grade jawatan tak turun. Ya, tapi pengalaman kita akan sama juga. So I think mungkin masanya sudah sampai untuk kita explore ruang-ruang yang boleh kita tambah lagi kepada guru-guru lepasan daripada Universiti Putra Malaysia. Dan baru ni kita juga ada mesyuarat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyatakan bahawa keperluan guru-guru memanglah walaupun pada dasarnya pada ketika ini agak sukar sedikit kan, memandangkan dari segi unjuran tu tidak begitu ada ya sehingga tahun 2023 ke 2024 gitu. Tetapi insya-Allah ya, ramai guru-guru yang mungkin akan bersara awal ya, dan option-option yang tertentu mungkin akan masih ada ruang untuk guru-guru pelatih kita untuk dilantik oleh SPP selepas mereka menamatkan latihan mengajar dan internship masing-masing.
memohon kita ingatkan kepada pelajar-pelajar pelatih kita ni supaya mereka pastikan ya mendaftar dengan My Job kalau tak salah Job Street bila dah tamat latihan mengajar nanti. Kerana itu penting ya untuk diproses bagi tujuan panggilan untuk temuduga ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG 41 oleh SDP. Dan saya juga mohon supaya kita sama-sama dapat mengingatkan pelajar-pelajar kita sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan di sekolah dan juga menjaga disiplin masing-masing, dan sekiranya terdapat masalah di mana-mana sekolah, mohonlah supaya berbincang dengan pihak urustia, Sekretariat Latihan Mengajar sama ada Dr. Yusni, ataupun terus kepada timbalan dekan di Fakulti Sains dan juga di Fakulti Pengajian Pendidikan ya, Dr. Azwadi ada ya. Jadi sebab kita kalau ada kita cuba selesaikan dengan secara baik. Ya, sebab sebelum ini pernah berlaku kes di mana pelajar kita menghadapi masalah di sekolah. Dan pelajar begitu stressful ya pada ketika itu, dan kita terpaksa interfere untuk memindahkan pelajar daripada sekolah itu ke sekolah lain ya. Bila dah berlaku konflik di sekolah dengan pentadbir, susah juga ya. So kita pindahkan dan alhamdulillah pelajar tadi dapat melaksanakan latihan mengajarnya dengan baik, dan saya difahamkan dapat keputusan yang baiklah kalau tak silap saya. Jadi kadang-kadang ni kita tak salahkan sekolah dan kita juga tak salahkan murid, tetapi kadang-kadang berlaku konflik yang di luar daripada jangkaan kita, sama ada di pihak sekolah ataupun di pihak pelajar kita. Ya, lebih-lebih lagi kalau pelajar-pelajar perempuan yang baru berumah tangga dan mungkin mengandung, kemudiannya mungkin bersalin ya, dalam keadaan yang peringkat awal tu kadang-kadang ada masalah dari segi penjagaan anak, dari segi kesihatan dan sebagainya. So mohonlah ya supaya rakan-rakan penyelia dapat melihat perkara ini dengan menyeluruh ya, dan sekiranya terdapat apa-apa masalah hubungi pihak urustia dengan segera untuk kita selesaikan masalah yang seperti ini. Dan saya juga mengharapkan agar pelajar-pelajar kita ya tidak menimbulkan masalah di sekolah lah ya. Pada pelajar itu kita dah cakap dah, dan mungkin kalau ada masalah juga kita kena mohonlah bantuan rakan-rakan penyelia untuk menasihatkan. Kalau dah tak boleh juga tu kita kena interview ya, sebab ada banyak ada juga kadang-kadang kes-kes yang berlaku seperti contohnya kalau boleh janganlah berlaku sexual harassment. Ya, yang ini satu perkara yang agak serius pernah berlaku dan kita terpaksa interfere. Kita tak bagi penyelia untuk terus mengajar menyelia pelajar yang berkenaan kalau ada berlaku sexual harassment dan sebagainya. Okay. Jadi saya mendoakan semoga kita semua akan terus berada dalam keadaan sihat dan dapat melaksanakan proses penyelian ini dengan jayanya, dan pelajar-pelajar kita akan dapat menamatkan latihan mengajar dan juga internship masing-masing seperti yang kita jangka dalam jangka waktu yang telah pun kita tetapkan, dan semoga dia tidak akan membawa kepada perlanjutan semester dan sebagainya. So saya rasa setakat itu saja yang saya ingin bicarakan sedikit sebanyak berkenaan dengan latihan mengajar pada tahun ini. Akhir kata daripada saya, selamat menjalankan penyelian. Moga usaha kita yang seketika ini akan dapat melonjakkan kecepatan pelajar yang kita kasihi, yang kita bimbing, dan akan menjadi amalan kepada kita sebagai penyelia pada tahun ini. Dan saya juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan setinggi-tinggi ganjaran dan menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa selepas tamatnya bulan Ramadan yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada datang kuasa penganjur dan selamat berpuasa, selamat berbuka pada petang nanti insya-Allah. Terima kasih.
Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Soeb bin Asmiran. Hadirin yang dikasihi sekalian, tujuan kita berhimpun pada petang ini adalah untuk mendengar taklimat latihan mengajar dan internship bagi semester 2 sesi 2021-2022. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Yusni binti Muhammad Yusof, penyelaras LMI Fakulti Pengajian Pendidikan untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Soeb bin Asmiran, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abu Bakar Muhammad Razali, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azwandi Abdul Aziz, Timbalan Dekan Akademik Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Semua ketua-ketua jabatan yang hadir pada petang ini, ahli pengurusan fakulti, penyelaras program dan semua penyelia daripada Fakulti Pengajian Pendidikan, Fakulti Sains dan penyelia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada atas kehadiran semua penyelia. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini untuk tujuan yang sama, iaitu taklimat latihan mengajar di internship bagi semester 2 sesi 2021-2022. Okey, boleh nampakkan slide saya? Okey, alright. Jadi taklimat ini sebenarnya lebih kepada pengulangan pada taklimat-taklimat yang telah pun kita hadiri setiap kali kita laksanakan LMI, ya. Cuma untuk kali ini mungkin ada sedikit sahaja perbezaan, ya, disebabkan oleh pandemik yang telah kita lalui beberapa tahun lepas, ya. Okey, untuk itu saya yakin semua penyelia sedia maklum bahawa tujuan penyeliaan kita, kita tak dapat nafikan seperti kos-kos lain, kos kita juga pendidikan akan ada pelajar menjalani proses latihan mengajar dan internship. Jadi bila ada proses latihan mengajar dan internship, maka penyeliaan juga tidak dapat dipisahkanlah. Jadi maknanya penyeliaan kita ni adalah sepanjang pelajar kita melaksanakan latihan mengajar dan internship, yang mana untuk tujuannya membimbing mereka dari aspek merancang dan juga melaksanakan sama ada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan juga termasuk juga perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey, seterusnya kepentingan LMI juga merupakan salah satu daripada asas untuk menjadi guru dan juga menjadi kaunselor di sekolah. Dan ini juga dapat meningkatkan kualiti guru lepasan Fakulti Pengajian Pendidikan di UPM. Jadi untuk pastikan yang mereka mencapai kualiti yang telah ditetapkan oleh fakulti sendiri, UPM sendiri dan juga menepati menepati kualiti yang dikehendaki oleh KPM, jadi maka kita melalui proses ini. Okey, tuan-puan, sebenarnya slide saya petang ni kan ada 150. Tapi jangan terkejut, bagi 150 tu bagi terkejut je sebenarnya. Hanya tak sampai berapa puluh pun. Jadi okey Dekan, sorry gurau petang ni. Petang-petang puasa ni kan, sebab masing-masing nak menunggu apa taklimat ni kan. Jadi sebenarnya taklimat ni tidaklah banyak berbeza dengan yang lepas, ya. Tujuan penyeliaan kita tahu untuk memberi ruang kepada pelajar kita praktikkan pelbagai pendekatan strategi teknik dalam situasi sebenar di sekolah, di samping mempertingkatkan kemahiran kaunseling mereka, ya. Di samping itu juga untuk meningkatkan kemahiran dan memajukan pembelajaran murid dan skill mereka sendiri, juga dalam sisi kaunseling untuk memberi ruang dan memberi peluang kepada mereka untuk mereka terapkan, applykan teori kaunseling yang telah mereka pelajari sepanjang di kelas, ya. Okey, dan tujuan penyeliaan juga untuk meningkatkan kemahiran mereka merancang dan menjalankan kegiatan co-curriculum di sekolah. Jadi sebagai penyelia, ya, kita bukan sahaja membantu, tapi juga menyokong mereka dalam mereka melaksanakan tugas guru di sekolah sama ada mengajar ataupun melaksanakan co-curriculum.
Di samping itu juga untuk membantu mereka menanamkan semangat keguruan dan menghayati tanggungjawab sebagai seorang guru, memupuk keyakinan sebagai seorang guru. Sebab ada kalanya pelajar kita ni kalau yang bercita-cita memang nak jadi guru tu mungkin dia punya keadaan lain berbanding dengan mereka yang mungkin daripada awal dia tak ada rasa pun nak jadi cikgu, tapi tiba-tiba termasuk dalam kos ini dan dia berusaha untuk mempunyai ciri personality dan knowledge sebagai seorang guru. Jadi di sinilah kita sebagai penyelia untuk support mereka, sama ada dalam melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran juga sebagai kaunselor di sekolah. Okey, jadi kualiti sebagai seorang guru pelatih ini dia perlukan daripada semua penyelia pada hari ini menerusi bimbingan, menerusi penyeliaan dan penilaian. Yang mana kita faham penilaian ini dia datang later. Yang pentingnya adalah start dengan bimbingan dan macam mana kita guide student kita dalam mereka melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, juga melaksanakan sisi kaunseling di sekolah. Okey, jadi penyelia yang dilantik oleh FPP adalah mereka yang kita yakin dari aspek kepakaran dalam bidang masing-masing dan berpengalaman dalam membantu pelajar dan menyelia pelajar sepanjang pelajar berada di sekolah. Okey, seterusnya ciri-ciri penyelia, yang mana yang saya yakin semua ciri ini ada pada semua penyelia kita pada hari ini, bertanggungjawab, berpengetahuan, prihatin, bekerjasama, berintegriti, adil lah, adil maknanya dengan semua yang kita student yang kita sedia, ada accountability, maknanya di situ amanah kita dalam melaksanakan tugas kita untuk menyelia dan juga membantu pelajar. Okey, seterusnya tanggungjawab penyelia juga terhadap guru pembimbing, terhadap guru pembimbing yang mana terhadap guru pelatih yang mana mengajar mereka sama ada dalam bilik darjah ataupun amalan proses kaunseling dengan baik. Di samping menggalakkan mereka melakukan yang terbaik yang mereka boleh, dan sebenarnya ruang dalam tempoh latihan mengajar dan internship ni adalah untuk mereka memperbaiki diri. Jadi sekiranya adalah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, maka itu adalah proses belajar. Maknanya kita menilai itu di peringkat akhir nanti. Pada awal itulah yang kita nak betulkan kalau ada kesalahan ataupun skill yang mereka perlu improve. Jadi di sini adalah ruang untuk mereka, dan itu menjadi tanggungjawab kita. Seterusnya, seperti yang saya dah mention tadi, penilaian itu adalah datang kemudian setelah kita membimbing, dan penilaian itu berlaku dengan adil. Okey, seterusnya merahsiakan segala maklumat tentang pelatih. Katalah nanti cikgu jumpa apa-apa isu dengan pelatih yang di bawah supervision tuan puan, maka ketika itu communicate-lah dengan pihak yang bertanggungjawab, contohnya TDA, unit LMI dan kalau perlu pada dekan. Jadi keadaan ini bukanlah untuk bila ada isu tu kita ceritakan kepada orang lain lah, itu maksudnya. Okey. Dan seterusnya kita juga sebagai penyelia merupakan role model kepada pelajar-pelajar kita. Di musim puasa ni banyak sangat tercasyun. Okey, seterusnya pada rakan sejawat, maknanya tanggungjawab penyelia terhadap penyelia yang sama, yang sama-sama kita laksanakan tugas ini, berbincang dengan penyelia lain untuk elakkan bimbingan yang bercanggah, terutamanya jika kita dalam bidang yang sama. Okay, elakkan daripada membuat kenyataan yang mencemarkan penyelia lain dan pihak UPM, maknanya ini integriti kita untuk menjaga nama baik UPM. Dan seterusnya menjaga dan mempertahankan nama baik sendirilah, selain daripada kita menjaga nama baik UPM. Okay, seterusnya tanggungjawab terhadap guru pembimbing di sekolah. Maknanya selain daripada kita ada tanggungjawab dengan student kita juga ada tanggungjawab dengan rakan penyelia kita di UPM, kita juga ada tanggungjawab dengan guru pembimbing di sekolah, yang mana kita mematuhi peraturan sekolah, walaupun kita penyelia,
walaupun kita daripada luar daripada UPM, tapi apabila once kita masuk ke sekolah, maknanya peraturan sekolah tu adalah peraturan mereka yang kita kena patuhi. Okey, seterusnya bekerjasamalah dengan guru pembimbing, khususnya dalam discussion yang boleh meningkatkan kualiti guru pelatih kita. Seterusnya menghormati keputusan dan arahan sekolah sekiranya ada kes-kes yang membabitkan pelajar kita. Okey, dan ini semua ni maknanya perlu melalui discussion yang baiklah. Okey. Okey, sebelum pengajaran, semasa pengajaran dan selepas pengajaran adalah antara apa yang harus kita bimbing kepada kita punya guru pelatih. Maknanya sebelum pengajaran umumnya mungkin kalau mereka bertanya untuk topik yang tertentu, untuk kaedah yang tertentu, dan macam mana cara ataupun kaedah menyediakan RPH, yang mana ini semua dah pun belajar di kelas, tapi sekiranya terdapatlah confuse dan sebagainya, maka ini antara yang harus kita bimbinglah jika mereka bertanya. Ataupun katalah bila kita sampai kat sekolah, kita lihat dia punya RPH dia macam lain macam. Jadi di situlah kita betulkan dan kita bimbing. Dan semasa pengajaran ni biasanya apabila kita datang menyelia. Bila kita datang menyelia, ada borang penyeliaan, dan kalau katalah borang penyeliaan tak cukup, maka kita boleh tambah lagi kita punya paper kita yang lain, untuk kita berikan kualiti bimbingan kepada pelajar kita. Okay, dan elaklah untuk, dan saya yakin penyelia-penyelia pada hari ini lebih bijak dalam membimbing pelajar dan membuat teguran yang kita katakan perlu ditegur, tapi pada masa yang sama kelas-kelas ayat-ayat yang digunakan tidaklah sampai boleh menjatuhkan maruah pelajar kita, pelatih kita. Okey, dan seterusnya selepas pengajaran maknanya di situ memberikan maklum balas. Dengan kata lain, setelah kita menyelia pelajar kita dah duduk semasa mereka mengajar, ataupun untuk sesi kaunseling, kita duduk bersama untuk lihat pelajar kita melaksanakan sesi. Selepas daripada sesi dan selepas daripada sesi PMP tadi, maka duduklah dengan mereka, tunjukkan kepada mereka catatan-catatan kita tadi, yang mana kita harap dengan catatan kita tadi boleh membantu mereka untuk mereka lihat dengan lebih luas lagi apa yang perlu mereka improve dan apa kekuatan yang mereka ada. Okay. Alright, seterusnya jumlah pelajar kita sebagaimana yang telah disebut oleh Dekan, ada 311 orang, yang mana 218 orang adalah daripada Bachelor Fakulti Pengajian Pendidikan dan 93 orang adalah daripada Bachelor Sains dengan Pendidikan. Okey, seterusnya ini yang kena alert lah, ini yang kena alert. Okey, untuk negeri Kelantan, untuk kumpulan A-nya, mereka akan bermula pada 27, mereka bukan akan bermula, telah pun bermula pada 27 Mac 2022 sehingga 28 Julai 2022. Okey, dan untuk negeri selain daripada Kelantan, kumpulan A bermula pada 28 Mac, yang mana mereka dah start pun pada minggu lepas, sehinggalah 29 Julai 2022. Dan bagi BPBK, yang mana kalau kos yang lain ini mereka menjalani latihan mengajar selama 16 minggu. Manakala untuk BPBK, untuk kaunseling, mereka menjalani latihan mengajar dan internship selama 19 minggu, iaitu bermula 28 Mac hingga 19 Ogos 2022. Jadi untuk penyelia-penyelia luar, bagi kos-kos yang lain, tempoh ini insya-Allah sama ada arahan untuk PDPR ataupun arahan untuk fizikal, tempoh ini akan tamat mengikut tempohnya lah insya-Allah, kalau kita tak ada apa-apa arahan yang melibatkan sekolah ditutup. Okey. Tapi untuk pelajar Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling, sekiranya PDPR sepenuhnya tanpa bersemuka, maka dekat sini ada efek lah dari aspek tempohnya. Sebab kita ada komponen untuk face to face dalam sisi kaunseling individu, kelompok dan kerjaya. Okey. Jadi kita harap sangatlah dengan keadaan sekarang dan selepas raya nanti semuanya berjalan lancar dan kita boleh laksanakan sebagaimana yang telah kita mulakan pada minggu lepas dan semalam. Semalam bila kelas fizikal dah start, hopefully semuanya berjalan dengan lancar lah, dan student kita boleh tamatkan latihan mengajar dan internship mereka mengikut plan asal kita. Okey, bagi kumpulan B pula,
mereka hanya akan bermula pada 13 Jun 2022 hingga 7 Oktober 2022. Selama 16 minggu. Okey, jumlah pengajaran. Okey, jumlah pengajaran minimum adalah 10 masa dan maksimumnya adalah 12 masa seminggu. Okey, masa ni adalah tertakluk kepada sekolah masing-masing. Ada sekolah buat 30 minit, 35 dan 40 minit. Okey. Dan waktu mengajar ni adalah bagi kedua-dua subjek major dan minor. Okey, kedua-dua subjek major dan minor. Maknanya kalau campurlah dekat situ. Ini yang kita dah maklumkan dengan pihak sekolah, dan sekiranya student ada masalah dan bertemu dengan penyelia, maka nanti penyelia boleh consult mereka lah bagaimana untuk pastikan mereka mengajar dalam waktu ini, dalam jumlah waktu ini bagi seminggu. Okey, seterusnya bilangan penyeliaan. Okey, bilangan penyeliaan juga tidak ada perubahan, yang mana 2 kali menyelia untuk subjek major dan 2 kali penyeliaan untuk subjek minor ataupun subjek tumpuan kedua. Okey, seterusnya RPH kali ini kita gunakan sama macam yang 2 tahun lepas dan tahun lepas, iaitu kita menggunakan eRPH. Bermaksud pelajar, sebab pelajar tak datang untuk taklimat secara fizikal dan dokumen pun kita tidak bekalkan, maka dokumen itu adalah melalui email lah, melalui web yang kita letakkan dalam kita punya unit LMI, yang mana mereka boleh download sahaja eRPH ini, dan sama ada mereka nak tulis tangan atau mereka nak type, itu tergantunglah kepada penyelia masing-masing. Yang paling penting adalah bila penyelia datang duduk supervise di sekolah, semua RPH tadi telah pun daripada hari-hari yang sebelumnya telah pun di print out. Sama ada print out tadi dia handwriting ataupun dia text lah, dia type. Okey, jadi ini dengan kata lain dapat membantu mereka untuk taklah nanti dia kata kat dalam desktop lagi, dalam laptop lagi. Jadi ini saya kira penyelia harus bertegaslah untuk pastikan every time kita datang hard copy untuk hari sebelum-sebelumnya dan hari yang kita menyelia itu telah pun di print out. Jadi ini akan membantu mereka untuk mereka tidak terlalu tidak banyak sangat yang dia akan buat di hujung nanti. Okey, dan bila kita sebut kali penyeliaan tadi sebanyak 2 kali, maknanya sebagaimana yang kita faham tentang konsep penyeliaan, penyeliaan janganlah berturut-turut dalam tempoh yang terdekat sebab nanti kita tak nampak progress student kita. Jadi pada first 7 week tadi, kalau 16 minggu first 8 minggu lah, eloklah datang sekali, dan kemudian pada kali yang keduanya adalah minggu yang di hujung itu. Maksudnya bukan hujung, maknanya dalam 10 ke minggu ke-12 tu dah cantik untuk buat supervision yang kedua. Okay, jadi dengan ini pelajar pun boleh faham bahawa mereka kena manage untuk uruskan dokumen dan kena print out dokumen. Okey, penyelia harus semak dia punya RPH dan juga rekod-rekod counselling dan semua dokumen yang sepatutnya mereka sediakan pada akhir LMI. Mereka boleh sama ada depends pada penyelia lah. Kalau penyelia kata memang kita nak hard copy, maka mereka boleh hantar hard copy. Kalau katalah kita selesa dengan dengan email, dengan soft copy, maka kita boleh minta student kita emailkan. Yang paling penting mesti lengkap. Okey. Okey, seterusnya untuk penilaian untuk penilaian bagi penyelia major dan penyelia minor, peratusannya persen untuk kita menilai adalah sebanyak 60%, sekolah 30%, yang mana untuk pengetua 10% dan untuk guru pembimbing 20%, dan refleksi kendiri, iaitu mereka akan present refleksi ini dan laporan 10%. Okey, jadi semua sekali adalah 100%. Biasanya student kita akan dapat skor lah, tinggilah skor mereka tu. Okey. Alright, jadi untuk refleksi ini adalah komponen-komponen yang perlu mereka masukkan dalam refleksi untuk mereka bentangkan.
Okay, jadi maknanya satu komponen pengajaran dan pembelajaran, ya, maknanya di sini mereka dah dapat benda ni, ya, ada segala ni, elemen dan dia punya sub-sub ni memang telah diberitahu. Jadi sekarang ni penyelia tinggal nak check dan lihatlah, dan sekiranya kalau ada yang mereka tanya boleh jawab sebelum masa presentation nanti, ya. Jadi ada 4 komponen, PMP, co-curriculum, interaksi sosial dan hal-hal lain. Okey, seterusnya untuk refleksi juga, refleksi seharusnya mereka tulis pada setiap minggu, mulai minggu pertama hinggalah minggu ke-13. Jadi maknanya daripada last week dah start, ini dah week kedua, ya. Dia kena pastikan diri mereka ni, student ni kena pastikan yang mereka memang berikan komitmen untuk siapkan setiap minggu. Okey, dan bila dah ada yang mereka dah siapkan, kalau mereka tak sure, mereka boleh tunjukkan kepada penyelia untuk bertanya. Dan pelajar perlu tunjukkan kepada penyelia draft refleksi selewat-lewatnya pada minggu ke-6. Ini paling lewat. Jadi once dia dah ada, kalau mereka minta untuk dia guide, maka kita dah boleh guide lah. Okay. Formatnya adalah 1.5 atau double spacing times New Roman font 12, dan tak ada had muka surat. Jadi kalau mereka nak berpenglipu lara pun boleh. Kalau katalah penyelia rasa nak short and sweet aja pun, itu terpulang lah. Okay, jadi terpulang pada penyelia masing-masing. Okay, pelajar perlu membentangkan dan menghantar laporan refleksi kendiri LMI pada minggu ke-14 semasa pembentangan. Maknanya semasa mereka present refleksi tadi, dan masa tu juga mereka harus submit, ya. Okey, ini adalah tarikh yang akan berlakunya pembentangan refleksi. 16 Julai 2022, ya, untuk kumpulan 1, kumpulan A, dan untuk BPBK pada 16 Julai juga hari Sabtu, dan 16 untuk grup A ni adalah major, subjek major. Dan untuk BPBK ni hanya subjek minor je. Maknanya untuk Bachelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling, mereka tak ada refleksi untuk kaunseling, tapi refleksi untuk subjek minor mereka. Dan untuk grup B pada 24 September 2022 pada hari Sabtu juga. Buat masa ini kita plan untuk adakan pembentangan refleksi ini secara face to face. Walau bagaimanapun ia tertakluk pada keadaan semasa yang akan kita maklumkan kemudian. Okay. Alright, seterusnya senarai semak. Jadi senarai semak ada perubahan, ya, ada perubahan sedikit dari aspek penyeliaan, ya. Jadi baru je semasa start taklimat tadi dah ada email, ya, kepada tuan-puan, untuk dapatkan dua dokumen terkini, iaitu panduan penyeliaan dan senarai nama yang telah kita update sebab ada sedikit pertukaran dari aspek nama-nama penyelia. Okey, dan kemudiannya adalah ini, iaitu senarai semak dan panduan semasa menghantar markah untuk LMI dan juga untuk claim. Jadi disebabkan kita gunakan dokumen soft copy, maka soft copy dokumen-dokumen ini tuan-puan boleh download lah daripada link, dan kita akan berikan link yang updated selepas ini, ya. Jadi maknanya sama ada link tadi bertujuan untuk claim, ya, claim sama ada claim daripada penyelia dari UPM dan penyelia luar menggunakan borang yang sama, ya. Dan yang paling penting sekali adalah borang. Kalau sebelum ni kita gunakan borang pink kan, yang ada carbon tu, tapi sebab kita tak bagi hard copy, jadi boleh gunakan borang bimbingan ini, ya. Yang paling penting adalah details, maknanya hari dan tarikh dan masa kita menyelia dan apa feedback ataupun komen yang kita berikan kepada student kita, dan di bawah tu adalah sign daripada kita dan sign daripada student sendiri. Maka sign tadi apabila ada dua-dua, yang original copy sebenarnya kena bagi dekat student, dan kita copy satu untuk kita dengan untuk kita punya inilah simpanan, ataupun kalau ada tujuan untuk claim. Okey, jadi maknanya dokumen-dokumen ini akan di-emailkan kepada tuan-puan, ya. Dan inilah sekarang ni kalau kita nak boleh lihat kemudianlah, ya. Okey, dan untuk surat lantikan kami ada sedikit
technical problem ya. Jadi untuk itu unit LMI mohon maaf ya kerana tak dapat berikan surat lantikan terlebih dahulu. Dan selepas ini kami akan sebaik sahaja urusan itu selesai kami akan berikan yang mana surat lantikan pada kali ini bukan seperti yang 2 tahun yang lepas ya kita buat sign sign digital. Kali ini kita perlukan sign hidup jadi maknanya setelah selesai semua urusan ini kita akan berikan secara hard copy. Okey, kemudian buku panduan borang-borang markah penilaian, borang laporan latihan mengajar, markah refleksi pelajar, borang maklumat perjalanan, kelulusan bertugas rasmi sistem penggradan dan panduan membuat tuntutan LMI. Jadi semua itu akan di-emailkan. Okey. Alright, jadi ini adalah borang yang sebelum ini tapi sekarang borang yang sama juga kita gunakan secara soft copy melalui link yang akan diberikan. Okey. Alright, dan untuk grade sekali lagi lah sebagai ingatan kita grade yang sama walau bagaimanapun sekiranya pelajar kita sebab ada kes pelajar yang dapat C C minus jadi C dan ke bawah mereka dikira gagal dalam LMI. Maknanya kalau dia dapat C pun dia dikira F juga dan mereka harus mengulang semula. Dan untuk ulang LMI ni kita tidak ada setiap semester. Kita tak offer subjek ni setiap semester. Jadi maknanya kena pastikan yang kita bantu pelajar kita untuk mereka mendapat grade yang baiklah supaya mereka tak ulang kecuali lah pada kes-kes yang tertentu. Okey. Jadi untuk tindakan penyelia urus dia dapatkan apa-apa maknanya kalau nakkan maklumat yang lebih lagi boleh dapatkan daripada penyelaras program jabatan masing-masing dan juga daripada unit LMI sendiri. Jadi untuk mendapat jadual pelajar boleh dapatkan daripada unit LMI tetapi biasanya pelajar akan kontak. Pelajar akan kontak dan bila pelajar kontak tu kita boleh terus communicate lah apa keperluan yang kita hendak daripada pelajar. Okey, dan sekiranya ada isu lah, ada apa-apa isu berkaitan dengan pelajar maka adalah lebih baik segerakan perbincangan antara penyelia tadi dengan unit LMI. Okey. Dan selepas penyeliaan kita isi borang-borang yang tertentu dan borang-borang yang tertentu tadi perlulah diserahkan khususnya borang penilaian perlu diserahkan kepada unit LMI mengikut pada deadline yang telah kita tetapkan. Okey, sebab mereka punya grade tu pula akan diisi untuk kita key in lah markah. Jadi dan dia ada banyak saya share sikit lah dia ada banyak komponen-komponennya daripada guru pembimbing daripada pengurusan sekolah dan daripada penyelia sendiri. Jadi maknanya dekat situ ada banyak yang komponen yang perlu kita isi lah. Jadi maknanya kalau dapat ikutlah patuhilah pada deadline yang telah ditetapkan untuk submit markah pelajar untuk tujuan LMI. Okey, jadi untuk tuntutan allowance perjalanan ataupun dia ada kalau penyelia UPM kita ada allowance perjalanan. Maknanya untuk mileage claim tadi kita boleh tuntut ikutlah prosedur yang biasanya Okey, dan untuk penyelia luar tuan-puan boleh claim dari segi mileage dan juga allowance. Okey. Alright. Dan untuk pihak sekolah jadi maknanya dekat sini seperti manalah yang telah praktis sebelum ni yang puan-puan praktiskan. Apabila kita masuk ke sekolah kita berjumpa dengan pihak pentadbirnya dengan pengetua ataupun PK akademik kemudian ada baiknya kalau kita juga berjumpa dengan dia punya guru pembimbing pada awal tadi. Sekiranya keadaan mengizinkanlah kadang-kadang guru pembimbing ni ada kelas Okey, jadi maknanya ini akan membantu untuk kita dapat maklumat tentang student kita. Okey, dengan lebih cepat lagi. Okey, dan pada akhir sesinya kita boleh berjumpa sekali lagi untuk memaklumkan yang kita dah siap dan mengucapkan terima kasih lah. Jadi yang ini semua courtesy yang saya yakin semua penyedia sedia maklum Dan pada masa yang sama minta student kita sentiasa alert lah dengan perkara-perkara yang tertentu seperti untuk
update dia orang punya jadual, itu memang kita minta supaya submit pada pihak LMI ya. Dan pada masa yang sama membuat penyeliaan sepenuh waktu pada setiap pengajaran. Maknanya ini tanggungjawab kita terhadap student kita. Jadi maknanya kalau menyelia tu 2 masa, maka 2 masa lah kita duduk. Okay, begitu juga dengan sesi counselling. Maknanya kalau kita duduk tu, kita tak duduk separuh pada sesi tu, start daripada sesi sampailah tamat sesi counselling itu, kita duduk menyelia mereka. Okay, dan buku teks itu juga, buku teks tak, buku RPH. RPH itu juga perlulah kita selia dan kita tengok dan kita telitikan supaya pelajar kita dibimbing dengan baik. Okay. Dan mengadakan perbincangan ini juga sebagai ulangan tadi ya, di peringkat akhir penyeliaan pastikan bilangan penyeliaan mencukupi ya, yang mana cukuplah 2 penyeliaan. 2 penyeliaan itu adalah sekurang-kurangnya. Ini juga telah kita maklumkan dengan student. Sekiranya penyelia perlu untuk tambah penyeliaan kali yang seterusnya, maka boleh berbuat demikian. Maknanya boleh berbuat demikian sebab kita rasa perlunya student kita nak improve dekat mana-mana. Okey. Jadi kalau ada problem apa-apa sahaja, bolehlah laporkan ya dengan segera. Okey. Alright, dan minggu ke-5, tarikh akhir penghantaran markah adalah minggu ke-15 bagi penyelia. Bermaksud walaupun kita ada 16 minggu untuk penyelia, tapi kita galakkan penyeliaan itu berlaku pada minggu penyeliaan terakhir. Maknanya sama ada tuan-puan nak buat 2 kali atau 3 kali penyeliaan tadi, yang terakhirnya berlaku pada minggu ke-15. Dan selepas itu bolehlah terus submit markah. Okey. Alright, penghantaran markah penilaian menerusi borang-borang yang telah ditetapkan. Jadi maknanya satu markah penilaian untuk keseluruhan dan satu lagi adalah markah laporan refleksi kendiri pelajar. Jadi kedua-dua itu disubmit sekali. Okay. Alright, dan penghantaran tuntutan bagi mereka yang nak buat claim jadi kita tak gunakan borang carbon sebab kita email, jadi maknanya borang untuk penyeliaan yang telah kita print dan ada 2 sign daripada kita dan pelajar, maka itulah yang kita serahkan. Borang maklumat perjalanan ni juga kita boleh isi e-claim ya. Okey, seterusnya borang tuntutan pensyarah sambilan bagi penyelia luar dan salinan surat lantikan, dan borang kelulusan perjalanan bertugas luar. Okey. Right, jadi maknanya dekat sini tuan-puan tak ada apa perkara yang lain berlaku kecuali yang lain tu maknanya yang different lah yang kita practice daripada last year. Cuma kalau last year kita menyelia boleh secara online tapi disebabkan tahun ini pelajar kita telah pun fizikalnya berada di sekolah, maka setakat ini kita bersetuju untuk kaedah penyeliaan itu adalah secara bersemuka sebanyak 2 kali. Okay, sama ada subjek minor 2 kali juga, subjek major pun 2 kali juga. Okay, jadi untuk itu saya buka kepada sesi soal jawab. Selamat petang Puan Yusni. Saya ni Madam Kok sini ya. Boleh tunjuk tak slide yang second last tadi tentang borang-borang? Ya, thank you. Okay, ini lagi satu. Sekarang borang semua soft copy. Boleh tak dapat hard copy, pink and green form dari unit LMI? So satu adalah Puan minta borang hard copy yang color green, the green one. Yes. Yang pink dengan yang hijau. Yang hijau dan pendidikan jasmani. Yes. PJ, correct. PJ. Oh, okay. Yeah, thank you. Boleh dapat yang hard copy? Okey, boleh Miza? Boleh. Thank you Miza. Thank you. Nanti saya jumpa Thank you. Thank you Puan. Okey, lain-lain soalan? Tak ada? Okay, saya kira dia adalah amalan kita yang biasa ya. Kita macam dah practice to the normal situation before pandemic.
Dan hopefully keadaan ini kekal supaya kita boleh merancang dengan baik kali penyeliaan kita ya, dan juga membimbing pelajar kita dengan lebih efektif berbanding dengan secara online sahaja. Okay. So kalau betul ni tak ada apa-apa ya? Tak ada, semua jelas. Thank you. Okay, thank you madam. Okay, alright. So jika tak ada apa-apa, saya serahkan semula pada pengacara majlis. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yusni atas taklimat yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan dan pihak pengurusan LMI atas sesi soal jawab yang telah berlangsung dengan jaya. Saya yakin kandungan taklimat dan sesi soal jawab yang telah disampaikan dapat membantu semua penyelia untuk melaksanakan tugas penyeliaan dengan lebih berkesan. Saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian semua penyelia yang telah meluangkan masa bersama-sama hadir dalam taklimat pada petang ini. Saya juga memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang sesi taklimat berlangsung. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Moga dipermudahkan semua urusan penyeliaan LMI bagi tahun ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Salam, thank you semua. Assalamualaikum. Ya, thank you. So boleh leave meeting dah? Terima kasih semua. Boleh madam, thank you madam. Dr. Yusni. Ya, saya. Sorry, lambat nak bertanya. Ya, Prof. Saya ada satu soalan yang berkaitan dengan borang karbon tu. Biasa kita tulis laporan pelajar tu dah tak perlu ke tahun ni? Perlu. Dia sebenarnya borang tu perlu, cuma dia tidak dalam bentuk karbon sebab kita send soft copy. Oh, okey. Jadi kita kena tulis 2 kali ke macam tu? Boleh kopi je, Prof. Tapi terpaksa ada kerja sikit lah. Ada kerja sikit. Kita buat salinan lah sebab satu salinan kena hantar kepada unit kan? Ya, betul. Alright, thank you. Welcome. Sana, Yusni. Bye. Thank you, Dr. Bob. Welcome. Good luck. Thank you, Dr. Yusni. Thank you, Prof. semua. Terima kasih, Dr. Yusni. Terima kasih, Dr. Azni. Terima kasih semua. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Terima kasih semua. Assalamualaikum.